Okay, jom hari ni awak buka kutek. Semua orang buka kutek. Muka surat unit 5, masa dan waktu. Apa dia masa dan waktu? Awak buka kutek muka surat 25. Muka surat ni, muka surat 25 ni. Okey, muka surat 25. Right? Okey, tak apa tajuk dia. Tengok kat atas ni. Tajuk dia masa dan waktu. Okey. Okey, masa dan waktu ni kalau kita tengok, awak tengok kutek awak ada gambar-gambar semua kan? Gambar aktiviti lah. Sebab kita ni manusia ni hidup, kita ada siang dan malam. Cikgu cerita kita ada waktu siang, kita ada malam. Dan kita hidup di muka bumi ni, bumi kita ni bentuk sfera. Sfera bumi ni, dia bila bentuk sfera, dia berputar pada paksi dia, mengelilingi orbit, mengelilingi paksi dia. Dan ada bahagian yang akan menghadap matahari, ada bahagian yang tidak menghadap matahari. Maka proses ini dipanggil putaran bumi ini berlaku dalam tempoh 24 jam. Maka akan berlakulah satu kawasan yang akan berada dekat dalam waktu malam, gelap, dan ada juga kawasan yang waktu siang. Ini kita kena faham lah. Kenapa orang zaman dulu dia tak ada jam. Dia tak pakai jam macam kita ni. Dia tak pakai jam macam kita. Orang-orang zaman dulu, zaman-zaman kita bayangkan zaman dulu, mereka tidak mempunyai jam. Macam mana dia orang nak tahu waktu? Macam mana mereka nak tahu waktu tu? Pagi ke, petang ke, malam kan? Okey. Yang boleh membezakan hanya siang, malam. Siang cerah, malam gelap. So itu yang dapat orang zaman dulu tahu. Kalau dia berlayar di tengah-tengah laut, kan, di tengah-tengah laut, waktu siang panas, tiba-tiba malam gelap. Itu dia berulang-ulang siang malam. Ini membuktikan bahawa bumi apabila berputar, cukup orang buat kajian. Orang zaman dulu pun mengkaji sehinggalah wujudnya jam yang diorang dapat tengok pada matahari. Matahari adalah sumber yang paling penting menentukan cara mereka orang zaman dulu mengira waktu. Saya tak terang lah hari ni banyak panjang sejarah ni. Macam mana awak boleh lah lepas ni awak cuba cari dalam internet ke, macam mana terciptanya jam matahari. Sama juga orang Islam. Sebagai orang Islam zaman dulu macam mana Allah telah minta kita semayang 5 waktu sehari. 5 waktu sehari, macam mana kita nak tahu waktu tu? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isyak. Lama sekarang tak apalah, kita tengok jamnya, dah pukul 1:05 waktu zuhur, pukul 4:10 waktu asar. Kita beritahu waktu. Zaman dulu jam tak ada. Macam mana kita nak terangkan telah masuk waktu sembahyang tu? So inilah yang berkaitan tentang masa dan waktu. Apa yang kita nak belajar hari ini. Awak bernasib baik. Awak memang patutnya berasa bertuah. Sebab awak dah berada di satu zaman yang orang dah mencipta jam. Jam pula bukan sahaja jam biasa. Dah ada jam digital, dah ada jam analog. Tak perlu risau-risau. Zaman-zaman dahulu, kalau orang nak buat jam, dia orang kena buat jam tu, dia orang kena putar sendiri, pakai spring, pakai itu supaya dia berdetik. Sama tadi nak cakap ke awak, sekarang ni seperti awak rasa bertuah. Cuma awak perlu belajar dan faham je macam mana nak kira masa dan waktu itu. Kita balik apa yang kita belajar. Okey. Macam matahari tadi kan saya cakap. Awak tahu ada siang, ada malam. Okey, jam itu bermula daripada pukul berapa? Kita tahu jam itu bermula. Ada yang cakap jam bermula kita kira start pada tengah malam ataupun waktu pagi. Pagi yang kita nak tahu tu pukul berapa? Adakah pukul 5 pagi, 6 pagi ataupun 7 pagi? Ataupun yang biasa awak pergi sembahyang subuh. Waktu tu bawa awak panggil pagi. Kalau sebelum subuh kita panggil apa? Okey, pagi ni dikira dalam catatan waktu jam. Kalau kita tengok, kalau bahasa Melayu senanglah kita panggil pagi dan petang. Tapi kalau awak melihat buku dalam bahasa Inggeris,
Dan dalam English, dia tak tulis pagi dan petang. Dia tulis AM dengan PM. Dia tulis ni. Macam ni awak tengok kan. Dia pen je tak boleh. Ni. Macam ni awak tengok. Pagi, petang. Okey, pagi, petang. Betul? Tapi kalau English, dia tak tulis pagi dan petang. Dia mungkin tulis AM dengan PM. AM, PM. Apa maksud AM, apa maksud PM? Pagi. Kalau kita tengok AM ni pagi, betul tak? P ni petang. Adakah A pagi A ni singkatan untuk apa? M ni untuk apa? M morning, cikgu. Betul ya? So pagi. Ataupun P petang. Yang M cakap bahasa Inggeris. Tiba-tiba P ni bahasa Melayu, petang. Itu sebenarnya untuk kita faham. Sebenarnya yang ini dia cikgu cerita sedikit, cikgu suka bercerita. M ini sebenarnya adalah daripada, kalau kita tengok paksi bumi ni, ada satu lajur di bumi ni dan dijadikan sebagai satu petanda, sebagai tempat permulaan waktu itu dimula dikira. Dia terdapat di Greenwich. Di satu tempat daripada Meridian Greenwich. Meridian Greenwich ni adalah satu tempat di mana di situ berlaku pertukaran, mula dikira apabila matahari dengan siang dan malam tu bertukar waktu. Dikira garisan permulaan. Kalau tengok bumi ni, kalau awak belajar geografi ni. Okey, sebab tu dia panggil A ni, dia panggil after meridian. P ni adalah past meridian. Selepas dan sebelum. Sebab tu kalau negara-negara yang berada di sebelum garisan meridian dipanggil pagi. Tapi yang dah selepas daripada garisan meridian dipanggil dalam keadaan waktu malam. Itu maksud AM ni maksud after meridian, PM ni maksud past meridian. Tapi untuk sekatan kita nak mudah, kita cakaplah AM dan PM. AM ni pagi, PM ni petang ataupun malam. Okey, habis ini cikgu nak terangkan istilah sajalah. Sebab kita senang kita cakap pagi, petang saja, tapi kalau kita jumpa perkataan AM dengan PM, kita kena tahu ya AM tu pagi. Tapi nak senang macam cakap tadi lah, AM ni macam mana kita nak tahu dia pagi, kita anggap M ni morning. Nampak je M tu morning, pagi. Kalau P ni macam mana kita tahu dia petang atau malam? P untuk petang, M untuk malam. Bahasa Melayu pula. Ni kalau kita tak tahu, cikgu macam mana nak tahu ni? AM ni pagi ke, PM ke pagi atau petang? Ikut macam cikgu cakap tadi. Awak nampak A ni tak ada maksud. Okey, awak tengok. Okey, bila dia tengok dalam jadual dalam buku teks awak tu, dia tulis masa dan aktiviti. Okey, masa. Masa ini dia tak tulis jam. Tak tulis jam. Dia tulis masa. Masa ni adalah perkiraan waktu. Cuma dalam buku awak macam 8 pagi, 8.30 pagi, 11.30 pagi, 1 petang, 3.15 petang, 9 malam. Ini adalah masa. Dan setiap masa tu dinyatakan aktiviti dia. Contohnya untuk masa 8 pagi, ini aktiviti dia. Untuk 8.30 pagi, yang ini aktiviti dia. Okey, maksud di sini dalam buku teks awak ini, dia menunjukkan satu jadual. Satu jadual. Awak kena faham macam mana nak baca jadual ni. Contohnya jadual ni, kalau pukul, awak tengok dua petak. Dia ada petak kan. Petak yang pertama, ni panggil petak, ni satu petak. Petak yang kedua. Okey, awak kena faham. Awak baca petak yang pertama, apa penerangan dia? Penerangan dia di petak yang nombor 2 yang ni. Jangan awak tengok petak yang pertama tapi awak tengok yang bawah ni. Salah. Itu maksudnya jadual. Awak kena faham jadual, cara nak baca. Cara nak baca jadual ni. Okey, ini contohlah aktiviti. Dia sebutkan aktiviti apa yang mereka buat sepanjang satu perkemahan ni lah. Perkemahan sekolah kebahasaan idaman ni, apa yang mereka buat daripada pagi sampailah ke malam. Maksudnya daripada satu hari tu,
Pagi dan malam dipenuhi dengan aktiviti. Okey, cikgu tak tunjuk. Kita awak haraplah dapat masuk sekolah balik boleh buat aktiviti kan. Okey. Faham, boleh baca sendiri ya. Okey, cuma di sini pagi. Ada satu waktu yang tak di sini. Waktu apa yang awak tahu? Siapa tahu? Siapa boleh beritahu cikgu? Daripada 8 siapa dulu? 3M. Okey, apa dia? Malam. Waktu apa? Malam. Apa dia? 9 malam? Tak, malam ada. Maksud cikgu di sini ialah, terima kasih. Okey, kita ada pagi. Kita ada petang. Kita ada malam. Ada satu lagi waktu yang tak dinyatakan dalam ni. Siapa tahu? Tengah hari. Bagus. Tapi tak sebut nama dengan kelas. Nanti kita sebut nama dengan kelas. Okey, waktu tengah. Ainul 3D. Okey, Ainul. Terima kasih, Ainul. Okey, sepatutnya di antara pagi dan petang, kan? Di antara pagi dan petang ada satu lagi waktu, iaitu waktu tengah hari. Pukul apa waktu tengah hari tu? Pukul apa? Pukul 12 sampai pukul 1. 12 sampai 1. Pukul 2. Okey, sampai anggaplah sampai pukul 12.59 lah. Sebab satu petang lah, dah tak panggil satu tengah hari. Okey? Okey, tak apa. Itu saja, itu soalan saya pumas lah. Okey, sambung. Kita pergi ke muka surat 26. Tengok muka surat 26. Okey, ini satu lagi jadual. Satu lagi jadual, tengok. Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Idaman. Ambil Sekolah Kebangsaan Idaman je. Okey, di sini pun dinyatakan, okey, ini hanya waktu sekolah, waktu pagi sahaja. Bermula daripada 7.30 pagi sampai pukul 11 pagi. Okey, yang ini pun masa dan waktu ialah masa menunjukkan pukul berapa dan apakah aktiviti yang dijalankan pada waktu tersebut. Waktu tersebut. Lepas penggunaan masa dan waktu. Masa pukul berapa, apa aktiviti yang dijalankan pada waktu tersebut. Waktu tu maksudnya jam tu. Contohnya bermula 7.30 pagi, apa yang berlaku? Ketibaan ibu bapa dan murid. 8 pagi, apa yang berlaku? Ketibaan tetamu dan kehormat. 8.15 pagi, bacaan doa. Ini adalah siapa yang biasa mengikuti majlis-majlis, dia akan tengok dia ada julat masa antara. Cuma di sini apa yang saya nak awak faham ialah masa dan waktu ni ia ada satu perantaraan masa antara. Ada satu perkataan dia panggil antara. Okay, antara 7.30 pagi hingga 8 pagi. Berapa waktu selang waktu antara tu? Antara 8 pagi hingga 8.15 pagi. Berapa selang masa di antara kedua-dua waktu tersebut? Itu yang kita nak tahu. Contohnya 7.30 pagi ke 8 pagi. Kan? Kita tahu jam pukul 7.30 tu pukul 8. Tapi antara 7.30 ke 8 pagi berapa minit? Itu yang saya cakap. Antara 7.30 pagi hingga 8 pagi ada berapa minit? Ada 30 minit. Antara 8 pagi hingga 8.15 pagi ada berapa minit? 15 minit. Itu masa waktu. Sela waktu yang kita kena tahu. Itu yang okey, ini adalah contoh. Awak boleh baca sendiri. Ni dia atur cara majlis akan tamat. Kita tengok ibu bapa dan murid belum tiba. Okey. Maksud di sini ialah pemahaman awak macam mana nak baca jadual. Contohnya cikgu buat soalan. Cikgu tanya soalan. Sila jawab dengan cepat. Siapa boleh jawab dengan cepat, beritahu nama dan kelas dan terus jawab dengan cepat. Apakah yang berlaku pukul 8.40 pagi? Cepat. 8.40 pagi. Siti Ainul binti Effendi 3D. Okey, silakan jawab. Ucapan tetamu terhormat. Kehormat kan terhormat, kehormat. Okey, terima kasih Ainul Madia. Okey, apakah yang berlaku pukul 10.20 pagi? Muhammad Azizikri. Muhammad Azizikri 3M. Okey, silakan Azizikri. Apa tadi? Pukul 10.20 pagi. 10.20 jamuan. Okey, terima kasih. Okey, sekarang jawab, dengar baik-baik jawab soalan saya. Berapakah masa yang diberi untuk guru besar berucap? Berapakah masa yang diberi untuk Babar Zuan 3 Dilam. Okey, silakan. 8.30 pagi.
Okey, terima kasih Hazim. Tapi tak tepat jawapan. Dengar betul jawapan soalan saya. Berapakah masa yang diberikan kepada guru besar untuk berucap? Saya saja tulis soalan. 8.30 pagi. Itu pukul berapa? 8.30 pagi. 8.30 pagi lah. Tak tepat. Saya Muhammad Fauzi 3D. Okey, jadi orang yang buat puzzle 3D siapa dia? Tekan. 10 minit. Berapa minit? 10 minit. Okey, yang lain tepuk tangan kat dia. Tepuk tangan kat Ozi tadi. Betul. Sebab apa? Okey, bagus. Soalan cikgu bukan pukul berapa guru besar berucap. Soalan cikgu berapa masa? Berapakah masa yang diberikan untuk guru besar berucap? Maksudnya, ingat tadi cikgu cakap, ada pukul, ada sela masa, waktu. Okey. Cikgu kita tengok jam dalam jadual. Pukul 8.30 pagi hingga 8.40 pagi. Maksudnya guru besar ada masa untuk bercakap bermula dari pukul 8.30 pagi sehinggalah 8.40 pagi. So 8.30 hingga 8.40 tu ada 10 minit. Ada 10 minit. Itu yang Allah faham. Okey. Tak apa, kita akan jumpa soalan-soalan lain nanti. Kita teruskan. Pergikan ke surat 27 pula. Ni sukan pula. Sukan. Jadual acara sukan. Tengok. Okey, sama juga. Semua dia dalam bentuk jadual. Bila kita tengok masa ni, dia bukan kita suruh tengok jam. Dia tak suruh ajar awak tengok jam sekarang ni. Mesti mungkin awak dah belajar masa belajar 1 je 2. Sekarang ni untuk pemahaman awak membaca jadual. Okey, membaca jadual ni. Sekarang ni, awak tengok. Acara 100 meter, masa 10.25 pagi. 200 meter, pukul 11.05 minit pagi. Lompat jauh 11.30 pagi. Sekarang nampak lontar peluru ada 12.15 tengah hari. Ni ada tengah hari. So, acara bermula pukul berapa? Acara selepas itu bermula pukul berapa? Okey, awak tengok. Perkataan-perkataan yang digunakan dalam dialog-dialog ni. Bermula, yang pertama bermula. Okey. Yang kedua cikgu nak ingat selepas itu, selepas, sebelum. Okey, awak tengok 3 perkataan yang cikgu warnakan tu. Ini adalah pemahaman kita macam mana nak membaca jadual. Maksudnya, kalau kita tanya, kalau cikgu tanya, awak cuba jawab. Cuba jawab. Siapa yang cuba jawab? Cikgu tanya, acara kedua bermula pada pukul berapa? Siapa boleh jawab? Saya Namun- binti Abdullah 3 Okey. Daripada 3 nilam yang Ainul. daripada 3 nilam ni siapa? Yang nama 3 nilam ni? Acara selepas itu bermula pukul 11.05 minit pagi. Okey, acara kedua bermula 11.05 minit pagi. Betul, terima kasih. Betul. Okey, soalan cikgu seterusnya. Okey, selepas acara pukul 11.30 pagi, acara apa? Lontar peluru Ainul 3D. Nama dulu. Ainul 3D. Okey, Ainul 3D. Lontar peluru. Lontar peluru. Selepas maksudnya selepas acara 11.30 ya. Okey, terima kasih Ainul, betul. Okey. Seterusnya, berapakah masa yang diberikan untuk acara 200 meter berlangsung? Nusyairah ni memang sangkong. Nusyairah Hanim. Hello, Nusyairah Hanim dulu. Okey, apa dia? 11.05 pagi. Tak tepat. Cikgu cakap, berapakah masa yang diberikan untuk acara 200 meter berlangsung? Bukan bermula, masa. Saya Diana binti Abdullah 3 nilam. Okey, Diana. Lama tak dengar Diana. Okey, apa dia Diana? 11.05 minit pagi sehingga 11.30 pagi. Nampak? Ada perkataan sehingga kan? Maknanya dia bermula daripada 11.05 minit pagi sehingga 11.30 pagi. Maknanya selepas 11.30 tak boleh dah acara 200 meter. Dia dah kena start acara lompat jauh. So kalau tu kira awak kena tolak lah.
Yang ni nanti akan melibatkan operasi. Tambah, tolak, bagi atau darab. Faham? So awak kena faham dulu. Sebab itu cikgu highlight ni. Perkataan selepas, sebelum dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Okey, cuba ini kat bawah. Cuba ini, jom. Yang ini, jom kita cuba siapa nak jawab. Kat buku teks awak tu, muka surat 27, cuba ini, lihat. Lihat sebahagian jadual waktu kelas dan jawab soalan di bawah. Tulis maklumat dalam bentuk petikan. Tulis dalam bentuk petikan, tak apa. Sekarang ni, cikgu nak... Ready? Siapa ready? Siapa nak jawab soalan nombor A? Ainul 3D. Ainul lagi. Okey, Ainul. Okey, silakan Ainul. 7.45 pagi. Baca. 8.15 pagi. Baca kata yang penuh-penuh katanya perhimpunan bermula. Perhimpunan bermula pada pukul 7.45 pagi hingga 8.15 pagi. Okey. Cuma di sini, Ainul, terima kasih. Ada perkataan bermula. Okey, kalau kita cakap bermula, kita tak payah cakap sehingga lah. Kita cakap cukup sekadar kita jawab perhimpunan bermula pada pukul 7.45 pagi. Mungkin ada perhimpunan tu dia habis lambat ke kan? Kita tak tahu, tapi ia tetap akan bermula pada pukul 7.45 pagi. Okey, terima kasih Ainul. Okey, B. Siapa nak jawab B? Ya, Muhammad Sumat. Okey, Hazim. Saya Nodiana binti. Okey, sabar ni. Kita bagi Hazim dulu. Okey, Hazim 3 nilam. Silakan Hazim. Baca B tu. Hazim. Kelas pendidikan kesenian. Okey, silakan. Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris. bermula 8.15 pagi sehingga 8.45 pagi. Alamak. Azim jawab soalan mana ni Azim? Saya Nodiana binti Arwa 3 nilam. Okey, bagi Dina bantu. Okey. B. Kelas pendidikan kesenian tamat pada pukul 8.15 pagi. Pendidikan kesenian. Betul? Are you sure? Anda kunci jawapan anda? Nurdiana? Tamat pada pukul 9.15. 9.15. Okey, tak apa. Terima kasih. Cikgu tak cakap betul tak salah lagi. Cikgu bagi peluang lagi. Siapa nak membantu? Saya Nurdiana binti. Saya dengar saya Nurdiana binti apa dia? Yang mula-mula tadi. Nurdiana Safir binti Fadila. Nurdiana binti Fadila. Beritahu kelas ya. 35. Okey, sudah. Okey, kita bagi peluang ni. Okey, silakan. Kelas pendidikan kesenian tamat pada pukul 9.45 pagi. 9.45 pagi. Okey, tak apa, cikgu terima jawapan lagi. Ada 2 jawapan. Satu cakap 9.15, ada cakap 9.45. Cikgu buka satu lagi peluang. Seorang lagi untuk bantu. Fadli 3 nilam. Siapa dia? Fadli? Anis 3M. 3 nilam cikgu dengan mula tadi. Siapa? Anis? Adeline. Okey, Adeline Azura 3 nilam. Okey. Silakan Adeline. Kelas pendidikan kesenian tamat pada pukul 10.15 pagi. Okey, terima kasih Adeline. Okey, semua orang tutup mic. Okey, awak tengok macam mana nak membaca jadual. Ini menunjukkan awak dah lama tak mai sekolah. Awak dah lupa cara-cara nak baca jadual. Duduk rumah belajar kat rumah, duduk tunggu cikgu bagi link Google Meet je kan. Sampai nak baca jadual pun tak reti lah. Inilah kesan daripada PDPR. Okey, awak tengok. Mula-mula tadi cuma Hazim cikgu nak tanya Hazim, macam mana Hazim boleh jawab bahasa Inggeris tadi? Cikgu Hazim baca buku mana tu? Tiba-tiba Hazim cakap kelas bahasa Inggeris. Lari bertopik ni. Okey. Pertama, bila kita nak membaca ni, awak tengok dia tanya tentang pendidikan kesenian. Itu dia punya soalan yang pertama. Yang kedua ayat tamat. Okey, awak tengok dalam jadual. Mana dia jadual tentang pendidikan kesenian? Okay, sebab dia dah warna kuning, cikgu tukar warna lain lah, warna purple pula. Okey, nampak tak? Satu sini, cikgu dekat sikit. Ni pun kesenian juga, betul tak? Betul? Ya. Betul. Yang ini pun pendidikan kesenian kan? Maksud dia, pendidikan kesenian tu
Dia berlangsung selama, kalau dalam jadual tu ada 3 kotak. 3 petak. Betul tak? 3 Dia bermula pada pukul 8.45 pagi hingga 10.15 pagi. dan tamat sehingga 10.15 pagi. So tu orang yang jawab habis pukul 9.15 tadi tak tepat, dan juga yang menjawab pukul 9.45 tadi pun kurang tepat. Bukan salah. Boleh betul. Mungkin cikgu tu sakit perut ke, kata pasal kelas habis awal kan. Okey, cikgu tu pasal habis awal kelas, awak tunggu cikgu lain ganti, pun boleh juga. Ataupun tengah-tengah kelas pukul 9.15 tu tiba ada fire drill ke, itu pun boleh terjadi. Tapi dalam jadual ni pukul 10.15 tu adalah waktu terakhir untuk kelas pendidikan kesenian itu tamat. Okay, awak nampak tak cara nak baca jadual? Sama lah matematik ke bahasa Inggeris ke. Di mana dalam jadual ni awak tengok ada waktu yang pertama di atas dan juga satu waktu yang kedua di bawah. Waktu yang di atas ni waktu bermula, waktu yang bawah ni waktu tamat, habis. Ini jadual. Ini kena faham dah lupa cara baca jadual. Macam mana nak mula kelas balik nanti? Nanti awak nak kelas bahasa muka 22 bulan nanti tak kerti baca jadual tak? Nanti cikgu tak ajar cara baca jadual. Siapa tak kerti baca jadual, cikgu tengok nanti kelas 3 nilap, cikgu tengok. Tak tahu matematik habis start pukul apa, habis pukul apa. Okey. Jadual saya hilang, cikgu. Jadual hilang dah. Nanti bagi jadual baru, sabar. Buka sekolah nak bagi jadual baru. Sabar. Okey. Kenal kalender. Okey sikit pukul berapa jam? Baru 3.30. Okey tempat. Kenal kalender. Okey, kalender ni kalau awak tengok dia dalam buku teks awak dia sambung dua, tapi dalam yang cikgu punya, cikgu tak boleh sambung dua lah. Cikgu buat satu-satu. Okey, dia bermula bulan, kalau tengok kalender ni, siapa yang ada kalender kat rumah, dekat handphone pun boleh tengok, dekat kan. Okey, kalender ni apa dia? Kalender ni kalau cikgu nak cerita nanti ada orang tanya cikgu ni kelas apa pula. Kalau cikgu cerita tentang kalender ni, kalau masuk bab Masihi before Masihi, after Masihi ni, nanti ada orang tanya ni kelas cikgu, kelas sejarah cikgu. Allah, sudah. Sebab bab masa ni, kalender ni kalau nak cerita panjang. Ada kalender ni kat negara kita cukup lah. Kita yang pelbagai bangsa ada negara kita ni, kita ada Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, dan setiap bangsa ni, setiap agama ni, dia orang ada cara melihat kalender masing-masing. Sebab tu jika tadi bersumberkan kepada mata. Saya terpadam tadi. Apa yang padam? PC? Bateri terpadam tadi. Pasang balik, bagi okey balik. Okey, untuk kalender ni sebenarnya orang-orang zaman dulu dia mengira berdasarkan peredaran masa dan waktu bergantung kepada matahari dan bulan. Sebab tu kalender ni kita, kalau orang Islam pun kita ada kalender kita yang kita ada kalender kita bermula daripada selepas hijrah Nabi. Sebab itu kita kalender kita adalah kalender hijrah. Dan kalender yang kita baca sekarang, yang kita ikut sekarang ni, Januari, Februari, Mac, April sampailah Disember ni, ini adalah kalender daripada Roman ataupun dia panggil kalender selepas abad Masihi. Okey, kita tengah cakaplah kalender daripada barat lah. Belah-belah barat, belah-belah Europe sana, kita guna kalender yang macam ni. Dan orang India pun dia orang ada kalender dia sendiri. Sebab itu kita tengok ada sambutan, mungkin ada sambutan tahun baru India punya, ada sambutan. Yang Cina pun ada kalender sendiri mengikut bulan-bulan sendiri. Pernah dengar tak dalam kalender Cina kita tengok ada tahun ular, tahun kambing lah, tahun macam-macam jenis tahun lah. Mereka ada kalender dia orang masing-masing. Dan kita tengok, biasa dengar tak perayaan tahun baru Cina kan? Tahun baru Cina. Pernah. Kenapa dia tahun baru Cina tak sama dengan kita raya tahun baru pada 1 April 1? Tak sama kan? Sama dengan kita ada awal Muharram. Apa maksud awal Muharram? Siapa tahu apa maksud awal Muharram? Nanti tak betul cikgu Mazlan marah nanti. Awal Muharram, sebab apa ada awal Muharram? 1 Muharram detik permulaan. Lagu tu pernah dengar tak? Perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Panjang hujan kan, ada hujan kat luar tu. Cikgu nyanyi panjang je hujan. Cikgu
bulan puasa. Awal Muharram bulan puasa. Alamak, Ustazah mana ajak ni? Hai. Tiga pun. Nanti cikgu pakai kepiah atas kepala nanti jadi ustaz ni teruk orang kena cikgu bagi kuliah nanti. Mana boleh awal Muharram bulan puasa? Okey, awal Muharram ni perkiraan tahun baru Hijrah. Kita bermula Muharram. Awal Muharram tu hari Nabi, tak silap. Hari Nabi itu 12 Rabiul Awal. Aduh. Ni banyak nak banyak kuliah kan ni. Tak apa nanti panjang-panjang kita kalau cikgu cerita panjang nanti. Kita apa? Cukup kita katakan yang bulan yang kita belajar sekarang kalender yang awak tengok dalam kutip awak ni Januari, Februari ni adalah Roman. Perkiraan kalender Roman waktu dia daripada selepas Masihi AD after dekat so Januari ni kalau kita adalah dia bermula berkataan Greek Jan, Maret, Februari kan. Ni dan kita guna pakai sebagai satu standard yang diguna pakai seluruh dunia. Kalau setiap orang, setiap bangsa, setiap agama guna kalender masing-masing jadi haru biru. Contohnya orang Islam guna kalender orang Islam, orang Cina guna kalender Cina, orang India guna kalender India, orang Mexico guna kalender Mexico, orang Arab guna kalender Arab. Jadi haru biru. So kena ada satu kalender yang diguna pakai oleh semua orang sebagai satu panduan. So kita setuju. Satu dunia setuju. So gunalah Januari sampai Disember ni sebagai satu jadual kalender setahun yang standard. Walaupun demikian, kita masih bebas untuk menggunakan kalender kita. Contohnya orang Islam kita ada kalender kita. Sebab itu kita bulan puasa, ni nak cerita tentang ni panjang. Kalau awak tengok bulan puasa tak sama. Boleh cakap cikgu bulan kita tahun ni bulan puasa bulan 4. Adakah tahun depan kita akan puasa bulan 4 juga? Awak tengok. Tak ngeling. Sebab apa? Hakim, sebab apa Hakim? Terus tutup kamera. Sebut nama terus tutup kamera. Kenapa? Adakah tahun depan siapa tahu agak-agak tahun depan kita puasa bulan berapa? Raya, senang cakap raya lah, raya. Dia puasa dia orang nak tahu tentang raya. Tahun ni kita raya bulan 5. Tahun depan tahun depan 5 bulan 5. Oh, pandai. Tapi tahun ni kita raya di hujung bulan 5 kan, betul tak? Tahun depan 5 bulan 5. 2 tahun depan, 2 tahun akan datang? Mungkin bulan 4 pula. Awak tengok masa tu akan semakin sampai satu hari nanti awak akan tengok hari raya mungkin jatuh hari bulan Januari bila awak semakin besar nanti. So peredaran masa tahun tu kan menyebabkan sebab bulan kalender Islam dengan kalender ni takkan sama. Dia akan berbeza. So ini awak kena jadi ahli sejarah lah, kena jadi ahli yang panggil ahli astronomi untuk faham benda ni. Kita apa? So awak tengok yang penting hari ni awak tengok antara bulan Januari sampai bulan Disember, dalam setiap bulan ada berapa hari. Jom kita tengok. Ataupun ada siapa nak boleh cerita hari ni secara laju. Januari ada berapa hari bulan, Februari ada berapa hari bulan. Okey, awak tengok Januari ada berapa hari? Okey, kita buat secara laju. Januari ada berapa hari? Januari ada 31 hari. Okey, Februari 28. okey, tak apa. Teruskan 28. Mac 31 hari. okey, 31 April 30 hari. 30 Mei 31 hari. 31 Jun 30. 30 okey, Julai 31 hari. Ogos 31 hari. 31 bagus. September 30 hari. 30 hari. Oktober 21 hari. bagus. November bulan sekarang November 30 hari. 30 hari dan Disember. 30 hari. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, stop mic. Sama. Tutup mic. Okey. Setelah awak baca 31, 30, 28, siapa boleh buat satu kesimpulan daripada jumlah hari setiap bulan tu? Siapa boleh buat? Contoh dia bercakap, cikgu, setelah saya mau ni, saya dapati setiap bulan ada berapa hari. Ataupun cikgu, kenapa setiap bulan ni tak sama? Ada bulan 31 hari, ada bulan 30 hari.
Siapa di sini yang dia boleh terang duk cikgu boleh? Dia ada jawapan kepada soalan ni. Cikgu nak tanya ni, kenapa tak sama? Kenapa tak setiap bulan 30 hari je? Cepat, siapa boleh jawab? Kenapa bulan Cikgu, ni kalender 2019. tak kisahlah 19 ke 20. Dia kita tak kisah kalender apa. Cuma sekarang persoalan cikgu ialah kenapa ada setengah bulan 31 hari, ada setengah bulan 30 hari, ada setengah bulan 28 hari. Siapa boleh jawab? Sebab kita ni dipanggil seorang. Saya tahu sebab April je. Sebab apa? Bulan 2. Bulan 2. Kenapa? Sebab Okey, kita menjadi satu bangsa yang berilmu sekiranya cikgu dah habaq dalam kelas cikgu, kita mengamalkan 5W1H. Apa dia? Kita sentiasa nak tahu. Awak tak boleh ikut, kenapa bulan Januari 31 hari? Kenapa bulan Februari tiba-tiba 28 hari? Kenapa dia tak bagi balance? Awak cuba cari jawapan dia. Boleh? Okey. Cuma di sini cikgu cakap ialah pengiraan jumlah hari setahun kita tengok adalah sama dengan kadar bumi berputar mengelilingi orbit. Cukup lengkap satu bulatan, iaitu selama 365 hari, ataupun itu secara umum lah. Dia kalau ikutkan pengiraan dia 365 suku hari. Dia ada 1/4 lagi. Maksudnya bumi tu berputar. Dan mereka berkira macam bulan Januari tu dia kira tengok permulaan bulan tu, anak bulan hingga awal bulan hingga hujung bulan tu dia hanya 30 hari saja, 31 hari. Tiba-tiba bulan Februari bumi berputar cepat, hanya 28 hari. Semua ni mungkin pengiraan yang dilakukan oleh orang zaman dahulu, oleh ahli astronomi ke ilmu falak ke kan. Cuma ada satu lagi istilah untuk bulan Februari, bulan yang sangat special. Sebab apa saya cakap bulan Februari bulan yang special? Siapa boleh tahu? Kenapa bulan Februari ni agak special? Siapa boleh teka? saya tahu Nadiana binti Abdullah Tiga Nilam. Okey, apa dia Nadiana? Apa special? Bukan dengan habaq birthday awak ya? Sebab ada 28 hari. Kenapa 28 hari? What is special of February? Ada ni cikgu special lah bulan Februari, hari jadi saya. Tak boleh kan? Kenapa? Cepat, siapa yang boleh teka? Siapa yang boleh agak-agak? Ni general knowledge ni, kita nak belajar tentang knowledge tentang masa ni. Cikgu tak nak belajar semata-mata dalam buku teks. Kita nak awak baca buku teks sekurang awak dapat ilmu yang awak mungkin tak ada dalam buku teks. Itu yang penting. Siapa rasa-rasa dia tahu, cikgu bulan Februari ni ada sebab dia. Cepat, siapa tahu? Siapa boleh teka? Tak tahu? Tak tahu kalau tahu mesti ramai buka mic kan. Start. Okey, cuba teka. Ada cakap start jangan cikgu tengok nampak tu. Start cikgu. Start. Cepat, lama. 3-4-5 dah. Hari ni kita cikgu ajar, cikgu takkan masuk topik tambah hari ni ya. Cikgu ingat tambah ni. Minggu depan kita tambah. Okey. Cikgu bagi 5 saat lagi. 1 2 3 4 5. Kita jawapan. Okey. Bulan Februari special ni adalah kita ni dalam setiap 4 tahun kita akan ada satu dipanggil tahun lompat, tahun yang ganjil. Tahu pernah dengar tak tahun lompat? Tahun lompat ni berlaku 4. Tak tahu. Dia awak tahu orang lompat-lompat atau orang politik lompat parti je. Okey, tahun lompat ni adalah di mana dalam 4 tahun sekali akan ada satu tahun tu yang bilangan bulan Februarinya ya 29 hari. Dia kira sampai 29 Februari. Special. Katakan tahun 2019. Saya tengok last kali tahun bila saya tak ingat dah. Katakan 2019 28 hari. 2020 28 hari. Katakan saya ambil contoh 2021 pun 28 hari. Mungkin tahun depan 2022 bulan Februari ada 29 hari.
Itu specialnya. So, siapa yang lahir bulan Februari tahun yang itu tahun lompat, dia lahir pada 29 Februari, dia sambut birthday dia 4 tahun sekali. Dia akan lahir 4 tahun sekali baru ada birthday dia. Kalau tak ada dalam kalender tulis 29 Februari. Ada cikgu, ada seorang kawan juga anak dia lahir pada 29 Februari. Special lah apa. Nanti awak cari. Kenapa apa yang cikgu cerita, cuba awak cari selepas ni apa dia. Apa dia maksud tahun lompat, kenapa bulan Februari dia ada dua. Ada sekali dalam 4 tahun sekali tu ada tarikh sehingga 29 Februari. Kalau kebiasaannya 28 Februari. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang awak kena tahu tentang kalender. Alright. So dalam kalender ni awak boleh bacalah, kena faham. Dalam kalender ni ada hari. Hari ada 7 hari seminggu, iaitu hari Isnin sampai hari Sabtu. Sabtu Ahad lah. Tapi kebiasaannya kalau ikut misalnya dia orang kira start pada hari Ahad, kita kira start pada hari Isnin, hari kerja atau hari sekolah. Tapi kebanyakan orang akan bermula pada hari Ahad. Sebab tu kat Malaysia pun kita tengok ada percanggahan. Ada setengah negeri hari sekolah Ahad sekolah. Ada setengah negeri hari Ahad tak sekolah, cuti, Isnin bersekolah. Awak tengok beza. Sebab ada yang menganggap permulaan minggu bermula hari Ahad, ada yang menganggap permulaan minggu bermula pada hari Isnin. Tak kisahlah. Cuma Ahad atau Isnin dalam seminggu ada 7 hari. Maknanya lengkap 7 hari dia patah balik. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Lepas tu patah balik Ahad, Isnin, Sabtu. Itu seterusnya. Okey, ini cara nak baca kalender. Faham? Cara awak nak baca kalender, awak tengoklah. Contohnya bulan Januari bulan 1 ni. Okey, 1 Januari jatuh hari apa? 1 Januari hari Selasa. Besar sangat dia punya tu. Selasa. Okey. 17 Februari jatuh hari apa? Ni. 17 Januari. Khamis. Hari Khamis. Pandai. Okey, awak tengok pen cikgu color tu Okey, cikgu tak tahu tu jawab Okey, 21 Januari. Hari Isnin. Hari Isnin. Okey, pandai. Okey. Kita pergi hari ni pula. Ni Februari pula. Okey, 27 Februari hari Rabu. Okey. 15 Februari. Jumaat. Okey, bagus maknanya. Okey. Ramai yang pandai tengok kalender lah. Okey, andai kata selepas 28 ni. Hari apa tu? Berapa hari bulan tu? Hai, tak ada jawab. Fat. Siapa jawab? Ya. Cepat. 3D. Okey, Najwa 3D apa dia? Saya tahu hari Jumaat. Tarikh. 29. 30, 29. Cepat, tarik. Cikgu tunggu ni, tarik. 20. Ha? 29. 29 mungkin. Okey. Alright. Nampak tak? 29. Okey, tengah. Okey. Okay, nampak? Sekarang cikgu special bulan Februari Kalau ini bukan tahun lompat, maksudnya dia tak akan tulis 29. Dia hanya 28 sahaja sampai 28 Februari. Maksudnya yang ini bukan tahun lompat. Tahun yang hanya ada 28 hari. Maksudnya kalau cikgu bulat di sini, selepas daripada 28 Februari, hari Jumaat tu akan jatuh 1 hari bulan. 1 hari bulan apa? Nusyairah ni binti Syamsul. Apa dia? Merah. 1 hari bulan 3. 1 hari bulan 3 ataupun 1 Mac. Okey, 1 Mac. Nah, ramai cakap 29, ada cakap 30. Okey. Kalau 29 dia akan tulis 29. So selepas tu akan jadi nampak tak? 1 Mac ni hari apa? Hari dia sambung. Okey. Disambung. Okey, habis. Faham lah? Tengok je dah. Faham. Okey, cuba ini. Cuba ini. Dia jawab ni. Berapakah bilangan hari dalam bulan Februari? Saya bulan 9. Okey, 3 siapa jawab tadi? Apa jawapan dia? 28. Okey, bagus. Okey, untuk dalam kutip awak,
untuk contoh yang ditunjukkan dalam buku teks, awak jawab 28. Jangan awak cakap 29 pula. Oh, tentang Cikgu Rosfeda cakap bulan Februari ada 29 tahun lompat. Jangan. Kalau dia tak tanya, tak tunjuk, jangan jawab 29 hari. Awak cakap 28 hari ini. Kecuali dinyatakan bahawa yang tahun tersebut adalah tahun lompat dan ada 29 hari dalam bulan Februari, bahawa awak tulis 29 hari. Faham? Okey, ya. Yang B, apakah hari terakhir bulan Disember? Okey, cikgu tanya. Ainul 3D. Ainul 3D. Ainul. Kita bagi cikgu nak bagi peluang kelas 3 Zamrud seorang. Ada siapa wakil 3 Zamrud sini? Wakil 3 Zamrud. Ainul. 3 Zamrud. Saya tu siapa nama? Saya tu siapa? Ada 3Z. Okey, Fatin Adelia. Okey, Ainul kita bagi 3 Zamrud ya, try. Okey, 3 Zamrud. Fatin Adelia, apakah jawapan bagi hari terakhir bulan Disember? Isnin. Okey, tengok betul tak hari Isnin? Apa maksud hari terakhir bulan Disember? Isnin atau Selasa? Selasa. Okey, hari akhir 31 Disember maksudnya hari Selasa. Selasa. Soalan cikgu. Hari apakah diraihkan tahun baru pagi tahun 2020? Kalau ini kalender 2019, tahun baru tahun 2020 diraihkan pada hari apa? Tahun baru. Rabu. Pastilah. Selepas daripada 31 ni, di sini jadi Allah besar tulisan. Rabu. Hari Rabu ni besar lagi. Rabu. Hari ni jadi 1 hari bulan Januari tahun yang seterusnya lah. Kalau ni 2019, ini 2020 lah. Maka dia akan berterusan sambunglah pada kalender yang seterusnya. Begitulah sampailah seterusnya. Faham? Okey, habis. So hari ni untuk cuba ini awak tak perlu buat kerja rumah dalam buku latihan. Yang tadi pun tak payah buat. Yang cuba ni tadi pun semata-mata untuk baca sahaja. Tak payah buat kerja rumah. Okey, faham? Okey, sekarang ni tengok dekat buku aktiviti muka surat 93. Okey, buka buku aktiviti. Cikgu yang cuba ini tadi tu kena buat ke? Tak payah buat. Yang itu jadi cikgu cuba nak baca. Kita anggap sebagai macam quiz lah. Quiz secara live saja. Okey, sebab kita nak, itu adalah kemahiran awak nak membaca jadual saja. Kalau awak boleh baca sekarang, awak faham, cukup. Tak payah buat kerja rumah. Tak payah tulis. 93 ke? Okey, 93 buku aktiviti. Okey, buka sekarang. Yang ini kerja rumah. Okey, yang ini kerja rumah. Boleh? Dia dah siap. Okey, dah siap, bagus. Lagi satu, muka surat 94. Kenal kalender. Yang ini pun kerja rumah. Okey. Kita ada 10 minit lagi. Sempat ikut. Right? Dah. Nak kita bincang ke? Saya tak bincang. Sebab awak just baca daripada jadual kat atas. Saya dah siap semua. Dah siap, bagus. Okey, teruskan. Yang ni pun kerja rumah, baca kalender. So awak kena baca, faham. Kalau awak dah faham yang kita belajar tadi, insya-Allah awak boleh jawab semua. Okey, cikgu nak cepat sikit. Cikgu ada lagi lebih kurang 7 minit ni. Cikgu nak sambung sikit lagi, boleh? Okey, cikgu nak sambung tajuk ini kalau kita faham, kita akan ulang balik minggu depan. Okey? Cuma alang-alang awak dah faham yang tadi, kan? Bila dah faham, supaya cikgu nak tunjuk dalam buku aktiviti, nanti bazir masa je. Boleh jawab setakat ni semua orang faham tak tadi? Cikgu tanya. Faham. Majoriti faham tak cara nak jawab? Ada siapa yang ada masalah dia tak tahu nak jawab dalam buku aktiviti tu? Maksudnya dia boleh baca dan dia isi jawapan dalam kotak kosong. Jawapan ni ada kat atas. Cikgu tunjuk contoh ya. A. Tengok baik. Okey, contoh gerai jualan. Okey, awak tengok mana gerai jualan. Gerai jualan ni mula dibuka pada pukul berapa? Kita tengok pembuka 8 pagi. So awak ambil jawapan yang ini. Tarik hubung kat dalam sini. Okey. Okey, 8 pagi. Okey, 8 Saya dah pagi. siap tulis. Yang senang saja. Itu je. Sama dengan yang ni. Yang ini kalender.
Dia tanya, ada hari dalam seminggu. Ada berapa hari dalam seminggu? Cikgu cakap tadi. Tadi cikgu dah terang lah. Ada berapa hari dalam seminggu? Ada 7 hari dalam seminggu. 7 hari. Tu dia. Yang ni bahasa Melayu lah. Kalau tak, siapa yang ada masalah nak mengeja, bukan masalah cikgu lah. Kalau awak tak kerti nak mengeja hari apa? Hari Sabtu ke lepas hari Ahad, Isnin lah. Okey, Isnin kan? Isnin, Selasa, Wahid, Khamisi, Khamis, Jumaat dan Sabtu. 1 tahun ada berapa bulan? Tadi kita belajar dah. Bulan apa, semua ada dalam konsep. Okey, itu saja untuk hari ini.